dalam kelas. Okay, it's all you have to take note. Okay. Selamat petang, salam sejahtera. Okay, hi, hello everybody. Semua sihat? Sihat semua? Okay, bagus. Okay, hari ini cikgu akan masuk kepada bab 2 seperti mana yang cikgu telah maklumkan pada kelas minggu lepas, pengumuman yang cikgu dah bagi. Okay, so hari ini kita akan masuk bab 2. So sedikit tentang bab 2. Bab 2 adalah salah satu bab yang agak pendek, okay, tetapi penting. Okay, sama macam bab 1, okay, bab 2 merupakan bab yang penting, okay, bab kemahiran geografi. Sebab apa penting? Okay, sebab apa penting? Okay, sebab apa penting adalah dalam PT3 2019, okay, take note PT3 2019, okay, soalan yang ditanya adalah graf. Soalan yang ditanya adalah graf mudah. Okey, soalan yang ditanya kepada kamu, kepada pelajar-pelajar PT3 2019 adalah graf mudah. Okey, so 2020 tak ada PT3. Okey, sebab apa? Semua orang tahu sebab COVID-19. Okey, so untuk tahun ini, so cikgu target dan cikgu targetlah. Okey, it's either going to be graf garisan, graf gabungan, serta pi, ataupun okey graf mudah, graf bar. Okey, kebarangkalian graf bar mudah keluar adalah rendah. Okey, sebab sudah ditanya dalam PT3 tahun 2019. So tak bermaksud kamu tak payah study graf bar, kena study juga, tetapi kebarangkalian dia adalah kurang. Okey, kebarangkalian dia adalah rendah. Okey, maybe kamu akan ditanya graf garisan, sama ada graf garisan, ataupun graf gabungan, ataupun carta pi, atau kalau kamu bertuah, akan ditanya kembali graf bar. So, keep your fingers crossed. Okay, we hope for the best. Tapi tugas kamu sebagai seorang pelajar, kamu perlu tahu dan mahir ke semua tiga graf dan juga carta pi. Jelas? Jelas? Okay, this is just a very small information for you. Okay, tetapi sebagai seorang pelajar, tugas kamu, tanggungjawab kamu, kamu perlu tahu dan mahir kesemuanya. Okay, jangan ramal, kerja kamu jangan ramal saja, tapi you must be able to do anything that comes out in the exam. Okay, jelas eh? Kenapa sunyi sangat kelas hari ni? Boleh dengar kan suara cikgu? Okey, tolong macam biasa, tolong respon dengan cikgu. Okey, tolong berinteraksi dengan cikgu. Okey, just interact. Interact don't spam the chat box. Okay, ada the same person will be sending the same message. No, just interact with me. Okay, boleh ha? Okay, so hari ini kita akan masuk kepada bab 2. Okay, boleh nampak? Okay, kita akan masuk kepada bab 2 iaitu carta pi. Okay, cikgu akan mulakan dengan 2.1, ciri dan kegunaan carta pi. Ciri-ciri dan kegunaan carta pi. Okey, dalam subtopik 2.1, apa yang penting adalah kamu perlu tahu maksud carta pi, ciri-ciri carta pi, dan juga kegunaan
carta pi. Jadi untuk subtopik 2.1, kamu perlu tahu dan juga mahir tentang maksud carta pi, ciri-ciri carta pi dan juga kegunaan carta pi. Bagi cikgu masa. Okey. So, hari ni cikgu akan brief tentang maksud. Okey, cikgu akan brief tentang maksud dan juga ciri-ciri dahulu, ciri-ciri carta pi dahulu. Kegunaan, okey, untuk kegunaan, cikgu hold on dulu. Cikgu akan terangkan kegunaan lepas cikgu ajar macam mana kamu nak lukis carta pi. Sebab apa? Cikgu nak kamu lihat kesinambungan carta pi, kegunaan carta pi ini dengan carta pi yang kamu lukis. Okey, boleh? So, yang ini cikgu KIV dulu. Okey, keep in view. Cikgu takkan ajar dulu. Lepas cikgu ajar kamu lukis carta pi, okey, I will go to this. Kenapa? Sebab cikgu nak kamu lihat kesinambungan kegunaan carta pi dan juga carta pi yang kamu lukis. Okey? Jelas? Jelas? Okey. But yang penting, I need to teach you the important thing is your 2.2. Very, very important. Okay. Duster cikgu terkoyak, so cikgu belum beli lagi. So, tak sempat. So, I have to use tissue. So, please don't mind. Okay. So, 2.1 ciri dan kegunaan carta pi. Okey. Yang pertama, apa itu carta pi? Sebelum ini kamu pernah dengar ataupun lihat tak perkataan ini, carta pi? Ataupun ini kali pertama? Ada? Okey, ada yang pernah, ada yang belum pernah. Okey, tak apa. Okey. Bila kamu ditanya apa itu carta pi? Okey, apa itu carta pi? Okey. So, carta pi ialah bulatan. Okey, ialah bulatan. Boleh nampak gambar ini? Boleh nampak? Boleh ke tidak? Okey, nampak. Ialah bulatan. Apa itu bulatan? Circle. Ialah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, tak nampak pula. Okey, tak apa. It's okay. Never mind. Listen to my explanation first. Then, cikgu akan terangkan. Okey? Cikgu akan terangkan. Okey. Carta pi ialah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, bahagian atau sektor. Atau sektor. Okey? Dan setiap sektor mewakili apa? Maklumat tertentu. Okey, untuk kamu faham, okey? Okey, untuk kamu faham. Okey, bila orang tanya apa itu carta pi, okey, secara umumnya, okey, untuk kamu faham,
Carta pi ialah bulatan. Okey, carta pi ialah bulatan. Okey, just anggap ini adalah bulatan. Okey, yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Okey, bahagian ini, okey, ini adalah bahagian-bahagian yang dimaksudkan di sini. Okey, ini adalah bahagian-bahagian. Tetapi kita tak sebut sebagai bahagian. Okey, bahasa carta pi, okey, kita sebut sebagai sektor. Okey, kita sebut sebagai sektor. Jadi ini dipanggil, okey, dalam carta pi, ini dipanggil sebagai sektor. Okey, jelas? Jelas? Okey, atau sektor. So these partitions, okay, bahagian-bahagian ini disebut sebagai sektor. Okay, dan setiap sektor ini, okay, setiap sektor ini mewakili maklumat tertentu. Each sector, okay, represents different kinds of information. Okay, jelas? Jelas? Okey. So ini untuk kalau orang tanya apa itu carta pi, untuk fahaman kamu, okey, that means okey bila orang tanya carta pi kamu dah boleh bayangkan, okey, ia adalah bulatan yang dibahagikan kepada beberapa bahagian, okey, atau sektor, okey, atau sektor dan setiap sektor tersebut mewakili maklumat tertentu. Okey? Okey? Alright. Ini ada dalam kamu punya nota ya. Okey. Tetapi bila kamu ditanya definisi. Okey? Definisi. Okey, definisi. Okey? Apa yang perlu kamu tulis adalah okey, carta pi ialah atau kamu nak guna merupakan pun boleh. Merupakan sejenis gambar raja atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian ataupun pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Okey. Cuba kamu baca lagi sekali dengan cikgu. Okey. Ya, dalam buku teks mereka memberi maksud ini. Okey, jom. Carta pi ialah ataupun merupakan sejenis gambar raja atau perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data dan maklumat dalam bentuk bulatan yang dibahagikan kepada beberapa sektor. Okey, jikalau kamu ditanya dalam peperiksaan soalan subjektif, soalan subjektif bahagian apa? Bahagian D. Okey, bahagian D.
Okey. Kamu perlu tulis definisi ini. Okey. Kalau kamu ditanya, apa itu carta pi? Okey. Dalam soalan bahagian B, tulis definisi ini. Definisi yang ada dalam buku teks kamu. Okey. So please take note. Bila kamu ditanya dalam soalan peperiksaan, soalan bahagian B, okey, ini adalah jawapan yang perlu kamu tulis. Okey, ini adalah jawapan yang perlu kamu tulis. Okey. Ya, kena hafal. Okey, kena hafal. Okey, sebab tu dalam nota cikgu ada bagi nombor 1 and nombor 4. Nombor 1 adalah definisi secara ringkas. Okey, secara ringkas untuk kamu faham. Untuk kamu faham. Dan definisi ringkas tersebut boleh ditanya dalam soalan objektif. Okey, soalan objektif tak apa. Kamu boleh bulat jawapan yang tepat. Okey, tetapi untuk soalan subjektif bahagian B, gunakan definisi ini dan definisi ini juga ada dalam kamu punya buku teks. Okey? Definisi buku teks. Jangan risau, apa-apa yang kamu tulis dari buku teks takkan salah dalam peperiksaan. Okey, so don't worry. So, gunakan jawapan ini. Okey? Okey, wait. Muka surat 22. Buku teks Geografi tingkatan 3, muka surat 22. Okey? So, gunakan definisi ini. Catat dalam kamu punya nota. Kamu punya nota 2.1 nombor 4. Okey? Please highlight and write this. Okey? Yes. Okey? Sebelah nombor 4. Okey, sebelah nombor 4 dalam nota cikgu beside your number 4. Okey. Okey, beside your number 4 dalam soal okey. Dalam peperiksaan, okey. Bahagian B. Okey, cikgu tulis dengan jelas. Tulis dalam bahagian B soalan subjektif. Okey. Sebab kamu gunakan definisi buku teks, okey, adalah kerana cikgu akan bagi tahu kamu. Kita ada banyak buku rujukan dekat pasaran. Okey, banyak buku rujukan dalam pasaran. Okey? Dan setiap buku rujukan ada perbezaan dalam definisi ataupun maksud. Okey? Jadi lebih baik kalau untuk definisi, lebih baik kamu gunakan definisi dalam buku teks. Okey, dalam buku teks punya definisi kamu tak perlu risau. Dia tidak akan salah. Okey? So, jangan risau. Malah untuk yang nombor 1 kamu boleh, itu cikgu ringkaskan buat kamu. Okey, nombor 1 yang sebelum ni apa itu carta pi, cikgu ringkaskan untuk kamu supaya kamu lebih faham. Kalau cikgu straight away pergi kepada yang ni, mesti ramai blur. Awak panjang sangat. Okey? Because I already explain secara ringkas tadi, kamu lebih faham tentang maksud yang ini. Okey? Boleh? Boleh cikgu teruskan? Ya, kalau sempat cikgu akan guna hari ini. Okey. So, cikgu padam. So, untuk 2.1 maksud, cikgu dah terangkan buat kamu. Okey, which one to write for the exam. Okay, selalu kamu tanyakan, cikgu exam. Hari ni cikgu dah bagi tips dah. Okey, cikgu dah bagi tips. So, tugas kamu catat dalam kamu punya nota. Bila kamu buat rujukan, okey, bila kamu buat rujukan, kamu just refer kepada kamu punya nota.
Okey. Right. So, seterusnya kita akan masuk kepada ciri-ciri. Okey. Ciri-ciri. Okey. Okey, dekatkan sikit supaya kamu nampak. Okey, boleh nampak sekarang pelajar-pelajar? Boleh ha? Okey, ciri-ciri dia. Okey, sambil kamu lihat nota kamu, sambil kamu lihat sini cikgu terangkan berpandukan contoh gambar rajah. Okey, boleh? Dan kamu juga boleh rujuk dekat sikit lagi. Sekarang boleh nampak? Okey. Kalau dan juga kamu boleh rujuk kepada gambar rajah yang telah cikgu bekalkan dalam kamu punya nota. Right? Okey, cuba kamu lihat di sini. Okey, ada bulatan. Okey, ada bulatan. So ini adalah carta pie. So this is how a carta pie will look like. Okay, this is how a carta pie will look like. Okay, untuk ciri-ciri. Okay, untuk ciri-ciri carta pie, yang pertama, okay, berbentuk bulatan. Okay, berbentuk bulatan. Nampak? Berbentuk bulatan. Okay, ciri yang pertama nampak berbentuk bulatan. Hello? Are you guys there? Macam cikgu bercakap seorang diri saja. Okay. Yang kedua terbahagi kepada beberapa sektor. Terbahagi kepada beberapa sektor. Okey, ini adalah dimaksudkan dengan terbahagi kepada beberapa sektor. Okey, dan setiap sektor ini mewakili maklumat tertentu. Okey, setiap sektor ini mewakili maklumat tertentu. Okey, lihat kepada nombor 4. Okey, saiz sudut setiap sektor berdasarkan kuantiti maklumat. Okey, saiz sudut setiap sektor bergantung kepada kuantiti maklumat. Okey, jadi setiap sektor, okey. Setiap sektor dilukis berdasarkan sudut. Okey, setiap sektor dilukis berdasarkan sudut. Okey, angle. Okey, jelas? Jadi setiap sektor dalam carta pie dalam bulatan ini dilukis berdasarkan sudut. Okey, dan nilai setiap sektor dinyatakan berdasarkan peratus. Okey, mesti kamu ingat. Okey. Ingat benda ni. Excuse me. Okey. Lukis dan label. Dua benda lukis dan label. Untuk lukis, okey, untuk lukis adalah berdasarkan sudut. Manakala untuk label adalah berdasarkan peratus. Okey. So, ini adalah, tolong catat sebagai kamu punya tips. Okey. Kamu akan lukis sektor carta pie kamu berdasarkan sudut. Dan bila kamu label, kamu akan label carta pie. Okey, label adalah berdasarkan
peratus. Okey, jelas? Jelas? So jangan confuse sebab ada pelajar yang lakukan kesilapan dalam benda ini. Okey, dia lukis berdasarkan peratus, label berdasarkan sudut. Salah. Okey, so mesti kamu ingat kamu lukis berdasarkan sudut dan label berdasarkan peratus. Okey? Semai benda ni dalam kamu punya otak. Alright? Okey, sambung. Time by time, cikgu akan bagi tips, cikgu akan bagi info lebih. So, tolong catat. Okey, macam biasa, tolong catat. Okey, seterusnya. Nilai keseluruhan bulatan. Okey, nilai keseluruhan bulatan adalah 360 darjah yang bersamaan dengan 100%. Okey, nilai bulatan ini, okey, nilai keseluruhan bulatan ini adalah 360 darjah yang bersamaan dengan 100%. Okey, jelas? Jelas? Okey. Dan bila kamu lukis sektor dalam carta pai kamu, okey, kamu lukis dari nilai terbesar hingga nilai terbesar, okey, hingga nilai terkecil. Okey, mengikut arah pusingan jam. Okey, kamu lukis sektor untuk carta pai kamu. Okey, dari nilai terbesar mengikut arah pusingan jam. Dari besar ke kecil. Okey, dari besar ke kecil. Okey, jelas? Jelas? Okey. Okey. Lihat kembali kepada gambar ini. Okey. Dan yang paling penting, okey, ciri yang paling penting, okey. Nampak tak cikgu ada sediakan garisan di sini? Okey, nampak? Okey. Jom kita label dengan cikgu. Okey, untuk carta pai mesti ada atas ni apa? Atas apa? Okey, mesti ada tajuk. Macam biasa, apa yang kita lukis, tak kira sama ada graf ataupun carta pai ataupun jadual, mesti ada tajuk. Okey, lihat kepada sebelah kanan kamu. Okey, ini adalah apa? Okey, mesti ada petunjuk. Mesti ada petunjuk. Dan yang bawah, okey, yang bawah ini apa? Jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan kuantiti maklumat. Jumlah keseluruhan kuantiti maklumat. Jadi, ciri yang terakhir untuk carta pai mesti mempunyai tajuk, petunjuk dan jumlah keseluruhan kuantiti maklumat. Jelas? Jelas? Okey, so kita settle untuk bahagian ciri-ciri. Okey, settle untuk bahagian ciri-ciri. Okey, sebelum cikgu teruskan, okey, cikgu ada satu pengumuman yang perlu cikgu buat. Okey, one important announcement. Okey, tolong ambil perhatian. Okey, kejap.
Okey, untuk sekejap bagi cikgu masa padam dulu. Okey. Untuk kelas ganti, okey, kamu ingat kan cikgu masih berhutang dengan kamu satu kelas, okey, kelas ganti untuk Februari. Okey. Kelas ganti bulan Februari. Okey, kelas ganti bulan Februari. Okey, untuk tingkatan kamu, okey, tingkatan 3. Tingkatan 3. Okey, kelas kamu, okey, kelas kamu adalah pada 27 hari bulan 3 2021. Okey, 27 hari bulan 3. Okey, 27 hari bulan 3. Okey. Ya, masalah wifi. Okey, pada hari Sabtu jam 12.40 tengah hari hingga 1.40 tengah hari. So tolong catat. So hari Sabtu ini kita ada kelas ganti. Okey, pada 12.40 hingga 1.40 tengah hari. Okey? Hari Sabtu. Okey, sila catat. Okey. Dan lagi satu pengumuman penting. Okey, pelajar-pelajar dah jelas untuk kelas gantian kita untuk kelas ganti kita Februari, yang bulan Februari. Jelas Jelas? Okay, so I have another announcement to make. Okay, cikgu ambil masa sikit. Okay, boleh nampak? Dan boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Okay, you guys boleh reply anything, you can reply to Cikgu Darshini laptop ya. Okay, you can reply to Cikgu Darshini laptop. Okay. Okay, boleh nampak? Okay, ada pelajar. Okay, please don't, kenapa yang ada scribble ni pula? Aduh. Okay. Okay, please boleh dengar suara cikgu? Boleh dengar? Okay, kepada pelajar yang tolong conteng benda-benda tu, tolong jangan buat benda tu, boleh tak? Kamu tengah mengganggu kelas. Okay, pihak admin sedang memerhatikan tindakan kamu. So, tengok lagi cikgu bagi tahu lagi dia buat.
Okay, bagi cikgu masa sikit boleh tak? Hey. Okay. Tak apalah, kita abaikan pelajar-pelajar yang lain. Okay, kepada pelajar yang nak dengar. Okay, how to renew for Star Tutor online tuition for April. Okay, how to renew. Okay, nampak Google Chrome. Okay, nampak Google Chrome. Nampak? Okay. I don't know who is doing the work, tapi kalau admin, tengok. Kamu ni pelajar tingkatan 3, dah pelajar tingkatan 3, tapi perangai masih macam budak-budak. Cikgu pun tak faham macam mana. Mengganggu konsentrasi pelajar-pelajar lain. Okey, cikgu sambung balik. Okey. Ini adalah Google Chrome, okey. Kamu nak semua pelajar tahu kan Google Chrome? Okey, ini adalah app untuk Google Chrome. Okey, ini adalah app untuk Google Chrome. Del Murugan, stop doing this. Okey, tak apa. Okey, since ada gangguan. Okey. Dengar sini baik-baik pelajar. Okey. Maklumat tentang okey, dengar sini. Okey, admin akan share untuk cikgu. Okey, please. Cikgu pun tak faham. Kamu pelajar tingkatan 3 tapi perangai macam budak-budak. Admin, please share. Tak, cikgu pun tak faham. Kamu pelajar tingkatan 3. Tapi kenapa buat macam budak-budak pun cikgu tak faham. Mengganggu pelajar-pelajar lain. Yang tak buat apa-apa cikgu tak marah lah. Cikgu marah yang bukan cikgu marah. Cikgu tak suka ada yang ganggu kelas. Okey, pelajar-pelajar, okey, sila lihat. Okey. How to renew for Star Tutor online tuition for April. Okey, step yang pertama, open Google Chrome. Cikgu pasti, okey, cikgu pasti semua pelajar dah kenal tentang app Google
Chrome. Okey, dalam phone pun ada, dalam laptop. Tapi untuk buat renewal, kamu perlu gunakan apa? Gunakan phone. Okey, macam kamu dah tahu, desktop hanya untuk tujuan kelas. Okey, kamu nak join kelas dan juga lihat recording. Okey, dan untuk setelah kamu klik Google Chrome, okey, setelah kamu klik Google Chrome, kamu masukkan okey laman web startutor.com. Okey, step 3 kamu akan nampak okey platform ini. Okey, macam cikgu dah cakap tadi, klik open app, okey. Dan desktop access adalah untuk joining class from PC and laptop. Kepada pelajar-pelajar cikgu, cikgu tahulah kamu dah tahu sebab ni bulan yang ketiga kamu join kelas. Okay, just a reminder for you guys. Sebab ada yang masih blur, ada yang masih samar-samar. So tak apa, cikgu terangkan lagi sekali. Okay, step 4. Cikgu yakin semua pelajar-pelajar cikgu dah ada account. Okay, semua pelajar-pelajar lama dah ada account. So tekan kamu punya password dan juga email. Okay, I already have an account. Login dengan kamu punya password dan email macam biasa. Okay, next. Okay, next is you have to choose your subjects, okay, either individual or package. Tetapi apa yang cikgu cakap, ingat tak apa yang cikgu cakap awal-awal bila kamu nak join kelas bulan Februari is cikgu sarankan, okay, bukan cikgu saja, cikgu-cikgu lain pun sarankan kamu ambil package, okay, ambil package. Okay, kamu boleh belajar semua subjek untuk harga yang lebih murah dan berpatutan. Okay, and buy for which month? Okay, bulan depan adalah bulan April. Okay, untuk bulan Mac, okay, registration ataupun pendaftaran untuk bulan Mac memang ditutup, sudah ditutup dan bulan depan kamu hanya boleh renew untuk bulan depan sahaja. Okay, dan kamu perlu pilih subjek. Okay, subjek apa untuk tingkatan 3 dalam package? Okay, dalam package bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan juga apa? Geografi. Okay, next. Okay, dia akan keluar harga dan macam biasa keluar harga dan semua. And then kamu boleh select your timetable and teachers. Macam biasa, okay, pilih guru kamu dan juga jadual kamu. Okay, macam biasa kelas cikgu, jadual kamu adalah pada setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin jam 8 hingga 9. Okay, tiada perubahan. Macam biasa. Okay, then check the summary and proceed to payment. Setelah kamu pilih, okay, setelah kamu pilih, kamu proceed kepada untuk membuat bayaran. Okay, next. Okay, setelah kamu sampai kepada platform ini, this page, okay, buat bayaran kepada account tersebut. Okay, pastikan kamu masuk bank account details yang betul. Okay, jangan silap, ini part penting. Okay, please double check the bank account details. Dan setelah kamu siap dengan transaksi, okay, kamu screenshot receipt tersebut dan upload, okay, untuk tujuan pengesahan sebagai bukti untuk tujuan pengesahan dan confirm purchase kamu. Okay, dan confirm kamu punya purchase and then you will receive a pop-up notification like this. Thank you for your payment. Your payment will be verified by the admin in 2 working days. Okay, kamu akan payment kamu akan disahkan. Okay, next. Dan kamu boleh semak, okay, apa-apa tentang bayaran kamu boleh semak di bahagian profile, bahagian package. Okay, nampak cursor di situ. Kalau belum di-approve, okay, pending verification maksudnya belum disahkan. Okay, setelah bayaran kamu telah disahkan, akan keluar accepted di sana. Dan macam biasa, kamu boleh join class and also kamu boleh join class, download nota dan juga watch the recording. Okay, dan sekarang your current subscription untuk bulan current subscription untuk bulan April akan expire on Friday, April 30 hari bulan. Okay, jelas semua? Okay, jelas? Dan maklumat tentang kelas ganti dan juga macam mana kamu nak renew. Okay, kelas ganti dan macam mana kamu nak renew akan dimuat naik dalam
website. Okay, take note untuk untuk mobile, bahagian inbox dan kepada kamu punya announcement. Manakala untuk desktop adalah kamu just view the bell icon. Okay, this is an announcement and also for a reminder for all of you. And please make sure, okay, please make sure kamu subscribe sebelum untuk bulan April. Okay, please make sure kamu subscribe, okay, sebelum akhirnya bulan March. Okay, kalau kamu nak subscribe last minute, kamu akan ketinggalan kelas dan akan menghadapi masalah. So please do it as soon as possible by end of the month, end of March. Okay, untuk join the April class. Okay, please do subscribe as soon as possible by end of this month untuk join kelas bulan April. Okay, jelas? Okay, macam cikgu cakap tadi, maklumat tentang kelas ini semua akan di-upload dalam website, and then kalau kamu ada maklumat yang kalau kamu perlu tahu apa-apa yang dengan lebih lanjut, kamu boleh contact admin. Okay, kamu boleh contact. Yes, Namita, recorded for ganti kelas, recording will be provided. Don't worry. Semua kelas kita akan direkod dan recording tersebut akan dibekalkan kepada pelajar. So jangan risau. Okay, jangan risau. Mereka yang ganggu kelas tak ada masalah. Admin sedang memerhatikan tindakan mereka. Okay, kepada mereka yang ganggu kelas, menggunakan bahasa kurang sopan, menggunakan kata-kata kesat dalam kelas, okay, admin akan keluarkan pelajar tersebut. So, kalau kamu tak nak keluar daripada kelas, jangan buat perkara tersebut. Okay, kamu mengganggu cikgu mengajar, kamu mengganggu pelajar yang lain nak belajar dan juga mengganggu diri kamu sendiri. Kalau kamu ketinggalan kelas, siapa yang susah? Kamu juga kan? Bukan cikgu. Kamu yang susah. So please, jangan tinggal kelas. Jangan buat perkara begitu. Okay? Jelas? Kamu dah pelajar, kamu dah tingkatan 3 semua pelajar-pelajar. Dah tingkatan 3. Okay, tahun depan naik form 4 sudah. So please, kepada yang nak belajar, bagus. Kepada yang tak fokus, jangan ganggu pelajar-pelajar lain. Okay, jangan ganggu pelajar-pelajar yang lain. Okay? Jelas? Anything regarding the class or whatever, the timetable, you can refer in the website and also you can contact the admin. Okay? Regarding the recording, I will reconfirm with you guys again. Okay, but I'm sure there will be recording, but it's okay. I will reconfirm with you. Okay, Sean, I'll reconfirm. Okay, don't worry. Because I know there are students that won't be able to join the class. Okay, because they have other commitments and so on. So I will let you guys know. Don't worry. Okay? Jelas, So what is the time now? Okay, never mind. We have another almost 12 minutes. It's okay, never mind. We still can continue. Okay, hari ni Mak ambil. Actually benda tu senang je, simple je. Cikgu boleh habiskan. Tapi masalahnya ada gangguan. So, see? Nampak tak? Kalau ada gangguan, macam mana masalah dia? Ganggu kelas, ganggu konsentrasi, pelajar-pelajar lain nak belajar pun susah. Kamu dah tingkatan 3 pelajar-pelajar. Bukan pelajar budak-budak dah tingkatan 3. Okay. 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 Sekarang kita masuk kepada 2.2. Okay, sila masuk kepada 2.2, subtopik 2.2. Okay, muka surat 4. Muka surat 4. Okay, semua dah buka. Muka surat 4, bahagian 2.2. Are you guys there, pelajar-pelajar? Kegunaan carta pi kan cikgu bagi tahu tadi. I will not teach that now. Sebab apa? Cikgu nak kamu lihat kesinambungan, kegunaan dan juga bersama carta pi yang kamu lukis. Cikgu dah bagi tahu dah tadi. Betul tak pelajar-pelajar? Cikgu bagi tahu kan?
Oh, okay. It's okay, Rachel. No problem. Okay, okay. Cikgu bagi tahu lagi sekali kepada pelajar yang tertinggal tadi. Kegunaan carta pie, cikgu akan terangkan lepas cikgu ajar subtopik 2.2. Sebab apa? Sebab cikgu nak kamu lihat kesinambungan kegunaan carta pie dan juga carta pie yang kamu lukis. Okay? Boleh? Boleh? So kamu nampak dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan kegunaan. So you see, you will understand better. So that's my motive. Okay? Sebab tu cikgu nak skip sekarang. Boleh? We are still waiting for Vimal Raj super question. Okay. So 2.2. Okay. Langkah-langkah membina carta. Langkah-langkah membina carta pie. Alright. Langkah-langkah membina carta pie. Okey, jadual 2.1 di bawah menunjukkan keluasan kawasan penanaman di Kampung Lama pada tahun 2012. Okey, so kamu nampak jadual di situ. Okey, cikgu tak lukis jadual, cikgu just tulis secara rawak saja. Padi, kelapa sawit, kelapa sawit, getah. Next is what? Getah, buah-buahan, koko, lain, getah, buah-buahan, koko, lain. Okey. So ini adalah jenis tanaman. Kamu rujuk jadual kamu. Okey, jenis tanaman. Okey, jadual yang cikgu bagi cantik, jadual yang cikgu bagi. Okey, and then jenis tanaman, lepas tu kita ada luas kawasan. Unit hektar. Okey, unit hektar. Okey. 3,600, 9,000, 7,200, 1,200, 2,400 dan juga 600. Okey, jumlah untuk jumlahnya adalah 24,000. 24,000. Okey, cuba kamu lihat, fahamkan jadual. Okey, fahamkan jadual. Yang ini penting ya pelajar-pelajar. Sangat-sangat penting. Okey. So di sini ada jenis tanaman. Ada berapa jenis tanaman? Ada 6 jenis tanaman. So kamu dah tahu carta pie kamu akan ada 6 sektor. Okey, carta pie kamu akan ada 6 sektor. Okey, dan luas kawasan. Ini adalah luas kawasan dan ini adalah jumlah. Okey. Tadi cikgu ada bagi tahu dalam subtopik 2.1, cikgu ada bagi tahu apa? Bila kamu nak lukis carta pie, lukis berdasarkan apa? Hello. My dear students. Tajuk. Lukis carta pie, lukis berdasarkan sudut. Okey, lukis berdasarkan sudut. Okey, hai. Tak, cikgu hello tadi sebab diam je kelas, sunyi je kelas. Tak ada yang respon dengan cikgu. Cikgu rasa macam cikgu bercakap seorang diri. Bila disuruh respon, tak nak respon. Bila time lain, pandai pula main. Cikgu pun tak faham. Okay, it's okay. Back to our class. Okay. Tadi, cikgu bagi tahu untuk carta pie, bila kamu nak lukis carta pie, kamu lukis berdasarkan sudut. Dan kamu label berdasarkan peratus. Tetapi
Di sini kamu tidak diberi peratus dan kamu juga tidak diberi sektor. So macam mana sekarang? Kamu perlu cari peratus dan juga sektor berdasarkan jumlah yang diberi kepada kamu. Macam mana nak cari? Buka muka surat 5. Buka muka surat 5. Nampak? Nampak? Okey. Ini adalah dua formula yang paling penting untuk carta pi. Dua formula yang perlu kamu ingat. Bukan perlu, wajib kamu ingat. Okey? Wajib kamu ingat. Okey. Yang pertama, untuk mengira peratus. Okey? Untuk mengira peratus. Formulanya adalah apa? Untuk mengira peratus. Jumlah mutlak. Okey, what is jumlah mutlak? Jumlah mutlak adalah jumlah tertentu. Okey, this is your jumlah mutlak ataupun jumlah tertentu. Which means this value is representing for this jenis tanaman. Okey, nilai ini adalah nilai tertentu bagi setiap jenis tanaman. Okey, lain-lain 600. Ini adalah jumlah tertentu bagi lain-lain. Ini adalah jumlah tertentu bagi pokok, buah-buahan, getah, kelapa sawit dan padi. Keenam jenis tanaman ini mempunyai jumlah mereka yang tersendiri ataupun disebut sebagai jumlah mutlak ataupun jumlah tertentu. Faham? 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 Okey. So, untuk kamu cari peratus, jumlah mutlak, wait, cikgu tulis bahagian sini. Jumlah mutlak bahagi jumlah keseluruhan kali 100% untuk dapatkan peratus. Okey, formula yang pertama untuk cari peratus, kamu perlu ambil jumlah mutlak, bahagikan dengan jumlah keseluruhan, kali dengan 100% untuk dapatkan peratus. Okey, gunakan kalkulator untuk membuat pengiraan. Gunakan kalkulator untuk membuat pengiraan. Okey, cikgu tunjuk contoh, satu contoh. Bagi kita kesentuhan masa. Cikgu tunjukkan satu contoh. Balik kamu selesaikan. Okey, untuk jenis tanaman yang lain. Boleh? 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 Alright, okey. Gunakan formula, senang sahaja. Okey. Jumlah mutlak. Okey, kita lihat untuk padi. Yang pertama, jumlah mutlaknya berapa? Okey, yang tak ada kalkulator tak apa. Lihat apa yang cikgu buat dulu. Macam mana kamu tak ada kalkulator? Kamu dah form 3. Mesti kamu kena ada kalkulator. Matematik kamu kira guna apa? Jari Mana boleh? Kena ada kalkulator. Okey, kena ada kalkulator. So please get your calculator because you have to use calculator for your maths as well. Not only geography. Maths also you need your calculator. Mesti ada calculator. Okey. 3,600 ambil jumlah mutlak padi 3,600 bahagi. Okey, simbol bahagi kamu tahu kan? Okey, simbol bahagi. Take this A/B/C. Okey, kamu boleh gunakan simbol ini kepada yang tak tahu. Nampak simbol A/B/C. Nampak? Okey, tekan and then masukkan jumlah keseluruhan berapa? 2,400 kali dengan 100. Kamu akan dapat 15%. Okey, buat benda yang sama untuk jenis tanaman yang lain.
Okey, buat benda yang sama untuk jenis tanaman yang lain. Okey, jelas? Dan setelah kamu dapat peratus, okey, setelah kamu dapat peratus, kamu perlu cari sudut. Okey, kamu perlu cari sudut. Macam mana kamu nak cari sudut adalah dengan apa? Peratus over 100 kali dengan 360 darjah untuk dapatkan sudut. Okey? So, bila Vignesh, why Vignesh? Vignesh, 3,600 over this 24,000 bahagi dengan 24,000 kali dengan 100, not 2,400, 24,000. Okay? Untuk mengira sudut, bila kamu dah dapat peratus, semua peratus, ambil peratus tertentu, okay? Contoh kamu nak cari untuk padi. Okay, padi berapa peratus? Padi adalah 15%. Okay, bahagi dengan 100 dan darab dengan 360 darjah. Kamu akan dapat 54 darjah. 54 darjah. So, tugas kamu hari ini balik. Cikgu masih ingat sekolah. Okay, tugas kamu, okay. Tugas kamu lepas kelas dan bila kamu buat ulang kaji sebelum kelas minggu hadapan, okay. Kamu perlu cari peratus untuk buat jenis tanaman yang lain dan juga sektor. Gunakan formula yang cikgu bagi. Cikgu dah bekalkan formula dalam kamu punya nota, okay, muka surat 5, rujuk formula and then isi dekat kamu punya jadual. Boleh? Boleh? Okay. Okay, Vimal, any questions? I know you have question. Okay, Vimal, you don't have to write the symbol beside the number because simbol telah diberi pada tajuk sini. Bila simbol telah diberi di sini, bila kamu label dalam jadual, kamu tidak perlu menulis simbol. Tetapi bila tidak diberi dalam tajuk jadual, kamu perlu menulis simbol. Okay, jelas Vimal? Jelas Vimal? Okay, good. Anyone else? Kalau tulis simbol pun tak apa, tetapi tidak perlu. Kalau tidak tulis pun tak apa. Tetapi bila label kamu kena tulis peratus. Cikgu maksudkan dalam jadual saja, tapi bila label kamu kena tulis peratus. Okey, listen ya. Bila kamu sudah diberi simbol dalam dalam heading tajuk kamu sudah diberi simbol, kamu tidak perlu tulis dalam jadual. Okey, tapi kalau kamu nak tulis pun tak salah. Okey, kalau kamu nak tulis pun tak salah. Sama juga dengan sektor, yang menggunakan unit simbol darjah. Tetapi bila kamu label, kamu kena tulis. Okay? So that one don't worry. Okay, yang penting fahamkan formula dan cari jawapan. Okay, minggu depan we will use our graph paper and draw carta pie straightly with draw carta pie. Okay? Jelas? Ada apa-apa soalan pelajar lain? Berkenaan warna, lukisan, everything all next week. Okay? Untuk kelas hari ini, faham semua? Okay, dan kepada pelajar-pelajar yang hadir kelas hari ini, okay, dari pihak pelajar-pelajar yang ganggu kelas tadi, okay, cikgu minta maaf. Okay, cikgu minta maaf. Okay, cikgu tahu memang ada pelajar yang nak belajar tapi sebab ada gangguan, terganggu sikit kelas kita tadi. So on that behalf, cikgu minta maaf. Okay, so I hope this thing won't repeat anymore. Okay? Jelas Alright, so anything else before I end the class about today's topic?
Okay, so don't forget to attend our class ganti. Okay, pada hari Sabtu ni 12.40 sampai 1.40. Okay. Vignesh, macam mana dapat 54? Vignesh, cikgu dah terangkan Vignesh. Gunakan formula Vignesh. Vignesh. Gunakan formula. Vignesh, look here. Ambil jumlah mutlak, bahagi dengan jumlah keseluruhan. Lihat pada formula Vignesh. Jumlah keseluruhan over, jumlah mutlak over jumlah keseluruhan. 3,600 bahagi dengan 24,000 darab dengan 100%. Kamu akan dapat peratusnya dahulu. Untuk dapat sudut, ambil peratus tadi, peratus yang kamu dapat tadi Vignesh. Okey, bahagi dengan 100 dan darab dengan 360. 360 untuk dapatkan sudut. Okay, that's how you get 54 degrees. Faham Vignesh? Faham? Vignesh? Okay, Tanuja faham. Bagus. Okay, faham Vignesh? Don't get confused. That's why first you have to find the percentage. Cari peratus dulu, baru kamu boleh dapatkan sudut. Okay? AK, perlu warna jadual tak perlu warna? Cikgu bagi jadual dalam nota cikgu tu berwarna supaya kamu tak mengantuk lah lihat jadual cikgu, lihat nota cikgu. Kalau cikgu bagi black and white saja boring kan kamu lihat nota. Okay? Carta pai sahaja yang perlu kamu warna. Jadual tidak perlu. Okay? Carta pai sahaja yang perlu warna. Okay, anything else before I end the class? Regarding today's class, one last time. Okay, regarding all the lukisan tips lukis, macam mana nak cari sudut lukis, ikut sudut, all next week. Okay, all next week. Sebab itu kamu kena sambil buat, sambil belajar. Okay, so kelas hari ni semua faham, semua jelas? Okay, so balik buat ulang kaji, jangan lupa untuk subscribe kelas bulan April secepat yang mungkin sebelum akhir bulan ini. Okay, dan juga hadir kelas ganti pada hari Sabtu ini. Okay, so 3 benda. Ulang kaji, subscribe, okay, subscribe for April and also kelas ganti hari Sabtu. 3 benda. Okay, so thank you very much. I'll see you guys next week.